Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subuh gelap menebang dedap, terjerit kera melentas titi. Sungguh sedap tidur itu selepas subuh. Walaupun tidur itu sedap selepas subuh, Taylah Ustaz tetap dicari. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar Taylah Ustaz. Biar tahu jangan keliru yang masih lagi sudi menjadikan tontonan Taylah Ustaz pada pagi ini sebagai tontonan pilihan anda. Seperti biasa, di setiap pagi hujung minggu anda, kami di Taylah Ustaz akan sajikan hidangan ilmu tafsir kepada anda, dan khususnya pada pagi ini kita nak membicarakan ayat 34 hingga ayat yang ke-36 surah As-Saffat. Dalam surah As-Saffat ada 182 ayat. 33 ayat sudah kita bicarakan, tinggal 149 ayat. Cuma ibu-ibu dan ayah-ayah, tidaklah pagi ini kita nak bicarakan 149 ayat. Cuma hanya 3 ayat yang ingin kita fokuskan, bermula ayat 34 hinggalah ayat yang ke-36 bersama dengan guru kita, Prof. Madya Datuk Dr. Farid Ravi Abdullah. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Mancur sentiasa ya. Terima kasih. Lama dah ya, Kim? Betul Ustaz. Kita tidak berganding Ustaz ya. Alhamdulillah pada pagi ini kita bersama sekali lagi. Mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang dirahmati. Baik, kepada seluruh keluarga besar Taylah Ustaz yang ada sebarang persoalan, boleh sahaja terus ke Facebook kami Taylah Ustaz TV3 dan pastikan soalan-soalan berkaitan ayat yang akan kita bicarakan, iaitu surah As-Saffat ayat 34 hinggalah ayat yang ke-36. Cuma sebelum kita nak masuk ke dalam perbincangan tafsir kita pada pagi ini, suka untuk saya maklumkan kepada seluruh keluarga besar Taylah Ustaz, hadiah khas hampir 50 e-book percuma untuk semua penonton Taylah Ustaz di madadcenter.com. Sihir Pemusnah Syurga, Klinik Al-Fatihah, Kaedah Mudah 5 Minit Hafal Al-Quran, Diari Solat Anak, Si Oyen, Diet Cara Rasulullah dan banyak lagi. Tingkatkan ilmu pengetahuan sambil meninjau perkembangan Murtada Dakwah Center, yakni sebuah pusat komuniti Islam dinamik mengimarahkan fungsi masjid 24 jam sebagai aset ekosistemnya. Bakal menyinar sebagai mercu tanda Kedah Darul Aman 2030, Murtada Dakwah Center. Di sini kecintaan Islami bermula. Baik, jadi sebelum kita nak ajukan soalan kepada guru kita seperti biasa, kita nak dengarkan dahulu bacaan taranum dari guru kita. Kemudian kita nak dengarkan secara gambaran awal 3 ayat yang akan kita bicarakan. Dan selepas itu insya-Allah kita buka kepada soalan. Boleh ke boleh? Boleh. Alhamdulillah. Baik, jom kita dengarkan bacaan dari guru kita. Tafadhal ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada saudara Hakim, seterusnya para penonton, ibu ayah yang saya kasih sekalian, apa khabar semua? Didoakan ibu ayah sentiasa berada dalam rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang lebih membahagiakan kita apabila kita mulakan hidup ini dengan naungan Al-Quran, membaca, memahami dan juga mentadabburnya. Apa lagi yang menguntungkan kita? Kalau tidak Al-Quran yang akan menguntungkan kita dunia dan akhirat sebagai rakan karib dan juga sebagai pemberi syafaat. Betul. Ketika kita bersendirian di alam barzakh. 34, 35, 36 surah Saffat. As-Saffat. Jadi saya nak baca dengan taranum Nahwan. Nahwan, Masya Allah. Nahwan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. إنهم كانوا إذا قيل لهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Kita lihat terjemahannya dulu. Ayat 34 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kadzalika naf'alu bil mujrimin." Sesungguhnya demikianlah kami lakukan. Sesungguhnya demikianlah kami melakukan kepada orang-orang yang berdosa. Ayat 36, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sebenarnya mereka dahulu apabila dikatakan kepadanya, ketahuilah bahawa tiada Tuhan yang sebenar-benarnya melainkan Allah, mereka bersikap takabur mengingkarinya. Ayat 36, wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Serta mereka berkata, patutkah kami mesti meninggalkan Tuhan-Tuhan yang kami sembah kerana mendengar ajakan seorang penyair yang gila atau seorang penyair gila. Ibu ayah yang saya kasih sekalian, 3 ayat ini masih lagi membicarakan perihal berkaitan dengan pemberitahuan, ikhbar, ataupun satu keadaan yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam bentuk peringatan. Allah beri peringatan kepada kaum muslimin, kepada mereka yang beriman di Mekah, supaya perhatikan betul-betul apa yang Allah beritahu mengenai perihal golongan yang engkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang hakim dengar apa saya cakap? Dengar. Jadi hakim dengar satu perkara yang hakim tak lalui lagi. Begitulah Allah beritahu kepada kaum muslimin, kalian kalau engkar, lari daripada ajakan aku, nanti di akhirat inilah keadaan dia. Apa dia? Inna kadzalika naf'alu bil mujrimin. Nak beritahu, begitulah keadaannya kami akan lakukan kepada mereka yang melakukan dosa, ijram, mujrim. Jangan melampaui batas, jangan melakukan dosa. Kaum musyrikin, ingat, dosa yang paling besar adalah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Yang keduanya Allah beritahu, tiap kali usaha Nabi dan Rasul itu bermula dengan la ilaha illallah atau dikenali sebagai kalimah tayyibah. Kalimah tayyibah iaitu mengajak manusia supaya menyembah Allah. Mengakuilah bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan Nabi dan Rasul ini, ibu ayah yang saya kasih sekalian, perjuangan mereka bermula dengan mengajak manusia kepada Allah. Faham dulu kalimah la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Nanti kita akan perincikan maksud yang terkandung dalam kalimah la ilaha illallah. Ada nafi, ada isbat. Ada yang dinafikan, ada yang diisbatkan. Ada yang dikeluarkan, dikosongkan, kemudian dimasukkan. Jadi bila Nabi kita, Nabi SAW dan juga Rasul-Rasul mengajak manusia kepada Tuhan yang satu, apa mereka buat? Yastakbirun. Allah. Rasa bongkak, rasa hebat. Kenapa mereka bongkak dan apa punca mereka sentiasa bersifat demikian? Yang itu pun kita akan perhalusi.
Ayat 36 Allah beritahu wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairi majnun. Bahasa mudahnya, kami takkan tinggallah sembah berhala ni disebabkan lelaki yang penyair punya pasal atau penyair gila. Ya. Kami istiqomah. Kami istiqomah. Takkan kami nak tinggalkan apa yang kami warisi dari nenek moyang kami. Allah. Dia berjanji kata wa yaquluna a inna latariku, maksudnya dia konsisten, dia akan sungguh-sungguh melekat, pegang, tidak akan compromise mengenai apa yang diwarisi dari nenek moyang mereka. Macam dia kata macam sudah dilazimkan pada mereka, sudah diterpateri dan juga sudah disil kan, sudah sebati bahawa kami tidak akan ikut sama sekali. Alasannya tak kukuh. Syair majnun, ni penyair gila. Nabi Muhammad dilihat sebagai penyair gila. Jadi 3 ayat ini sangat penting untuk kita sama-sama faham dan juga kita perhalusi satu persatu. Okey, baik. Jadi itu gambaran awal berkaitan ayat-ayat yang akan kita bicarakan, bermula ayat 34 hinggalah ayat yang ke-36. Jadi Ustaz, kita nak raikan soalan ataupun Ustaz nak tafsir terlebih dahulu? Kita ambil tafsir dulu sebelum kita ambil soalan. Boleh? Baik, silakan Ustaz. Kita mulakan dengan ayat yang pertama, iaitu ayat yang ke-34. Kemudian insya-Allah kita raikan soalan dari pihak anda insya-Allah. Silakan Ustaz. Ayat 34. Terima kasih Dai Hakim dan juga para penonton yang saya kasih sekalian. Inna kadzalika naf'alu bil mujrimin. Sesungguhnya begitulah kami lakukan, demikianlah kami melakukan kepada orang-orang yang berdosa. Allah beritahu ini dosa. Cuma Hakim, dia naf'alu najzi, maksudnya balasan kan? Balasan, dia satu balasan. Hakim buat satu benda pada ustaz, kemudian ustaz balas. Balas. Hakim buat satu benda pada ustaz, tapi ustaz buat balik pada hakim. Benda yang beza. Balasan dan juga buat balik. Balasan barangkali boleh jadi ada pertimbangan. Tapi bila kata kami lakukan balik apa yang kamu lakukan, itu adalah nampak very straightforward. Inna kadzalika naf'alu bil mujrimin. Allah beritahu demikianlah yang Allah akan lakukan kepada golongan mujrimin. Cuma yang Hakim, kalimah mujrimin ni kita kena faham dulu. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala gunakan kalimah mujrimin mengikut beberapa ahli tafsir. Saya ambil dulu pandangan Raghib Al-Asfahani. Raghib Al-Asfahani adalah seorang sarjana yang menulis buku mufradat. Mufradat ini adalah membicarakan kalimah-kalimah yang ada dalam Al-Quran. Terutamanya kalimah-kalimah yang kurang familiar. Kurang familiar. Jadi beliau memberi terjemahan dulu dan memberi maksud yang dekat supaya kita dapat faham. Sebab ada ulama sebut, bila seseorang ahli tafsir atau siapa-siapa saja nak mentafsirkan Al-Quran gagal memahami mufradat, maka gagallah dia faham ayat tersebut. Mufradat ini sangat penting. Sebab Allah tidak akan pilih sesuatu kalimah untuk letak di mana-mana ayat kalau tidak ada maksud yang tersendiri. Allah boleh je letak inna kadzalika naf'alu bil kafirin. Bil musyrikin. Kenapa mujrimin? Kenapa di-highlightkan kalimah mujrimin? Al-mujrimin, al-mujrim jarama, iaitu al-qat'u thamara 'ani syajarah. Dia mujrim adalah asal perkataan orang yang mengambil buah dari pokok atau memetik buah daripada pokok. Mengambil buah daripada pokok. Maksudnya dia telah mengambil buah daripada pokok, buah yang belum ranum, buah yang belum masak. Jadi dilihat satu jenayah yang dilakukan, dosa yang dilakukan. Kalau kita ambil buah je Ustaz. Sebab Islam dia nak meletakkan macam ni. Sebelum tiba masa dan ketikanya jangan ambil lah. Betul. Bila you ambil, macam samalah. Buah mangga tu tak masak lagi. Tunggulah sikit bagi masak. Sabar je. Kan? Nanti tak beza kan. Macam yang tak tahu masak, tak masak ni ke je. Mangga pun dia ambil kan. Kalau rambutan condong, belum masak lagi tapi dah ambil. So dia panggil itu mujrim. Kena bertepat pada masanya masak baru you boleh ambil. Itu mujrim. Sebab itu rajulun jarimun qaumun jiram likulli iktisab makruh. Diberitahu mujrim ialah orang yang suka melakukan sesuatu perkara yang tidak disukai. Bermula situ dulu mujrim. Jadi Hakim, kalau saya buat satu benda yang Allah Taala tak suka ataupun ada mujtama masyarakat tak suka dan bertentangan dengan kaedah
kehidupan manusia, dia termasuk dalam mujrim lah. Betul. Mujrim ni jangan sama sekali kita fikir dia mesti buat benda yang dosa besar, buat benda yang sangat besar baru dia mujrim. Tak, you start dengan benda kecil. Yang benda kecil tu pun boleh mengangkat, boleh menjatuhkan seseorang itu jadi mujrim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun." Orang yang buat ijram, mujrim, pendosa, yang melampaui batas, mereka ni selalu gelakkan, ketawakan orang-orang yang beriman. Okey, baik. Jadi kepada mereka yang suka ketawakan member, kita dengar selepas ini syarahannya kerana kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kepada sidang penonton yang mungkin baru bersama dengan kami, kita sedang membicarakan surah As-Saffat bermula ayat 34 hinggalah ayat 36 bersama dengan guru kita Prof. Madya Dr. Farid Ravi Abdullah. Dan tadi kita berhenti pada ayat 34 membicarakan kalimah mujrimin. Bila sebut tentang kalimah mujrimin, saya teringat satu ayat dalam Quran juga. Allah berfirman, la jarama annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Jadi kalau sidang penonton perhatikan, ada perkataan jarama. Jadi adakah perkataan di situ sama dengan mujrimin ayat 34 ini, Ustaz? Silakan. Terima kasih. Hakim hebatlah macam ni. Pendek Baru Ustaz. nampak seronok hidup discussion tu, perbincangan tu. Terima kasih ibu ayah yang saya kasih sekalian. Betul, dalam Al-Quran ada beberapa tempat Allah Subhanahu wa taala sebut la jarama, la jarama, la jarama, la jarama. Contoh ayat yang dibacakan oleh Hakim tadi, la jarama annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, daripada surah An-Nahl ayat 23. Begitu juga dalam ayat lain, la jarama annahum fil akhirati humul akhsarun, la jarama annama tad'unani, la jarama anna lahumun nar. Jadi la, kalau dia gabungan tu Hakim, la jarama maksudnya tidak salah, tidak syak lagi. Lebih tepat, tidak syak lagi bahawa Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan secara terang-terangan dan apa yang kamu lakukan secara sembunyi-sembunyi. Begitu juga la jarama anna lahumun nar. Tidak syak lagi balasan bagi mereka adalah neraka. Jadi kalau tuan-tuan ibu ayah baca, la jarama itu membawa maksud tidak syak lagi, tidak diragui lagi. Tapi para ulama sebut kalimah jarama dalam Al-Quran adalah merujuk kepada orang yang menerima balasan. Jarama, orang menerima balasan. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 8 Allah berfirman, la wala yajrimannakum. Ini guna perkataan yajrimannakum. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sama sekali kamu gagal melakukan keadilan, melaksanakan keadilan, kesamaan kerana kamu tidak suka pada seseorang. Disebabkan Hakim ini lebih handsome daripada saya, Allah. saya pulaukan Hakim. Ataupun Hakim ni saya tak suka. Ada 10 orang Hakim seorang yang tak suka. Tak suka sebab apa tak suka? Jangan sebab tak suka tu you aniaya dia. Quran tak kasih. Quran kata la yajrimannakum. Kalau kamu tidak suka pun kamu kena berlaku adil pada seseorang. Jadi Allah beritahu inna kadzalika naf'alu bil mujrimin. Bila Allah Taala suruh kita berlaku adil pada diri sendiri, berlaku adil kepada panca indera yang Tuhan bagi, supaya manusia tidak memilih jalan yang salah dalam memilih Tuhan yang nak disembah. Sebab Imam Tabari sebut inna hakadha naf'alu bil ladzina ikhtaru ma'asillah fid dunya ala ta'atihi wal kufri bihi ala al iman fanudhiquhum al adzab al alim wa najma' bainahum baina qurana'ihim fin nar. Imam Tabari sebut demikianlah balasan yang kami beri pada mereka, bagi mereka rasa, sebab ini adalah pilihan mereka. Sebab untuk kekal melakukan maksiat, untuk kekal melakukan kesalahan, berbanding dengan ketaatan. Ada orang kan bila diberi pilihan nak buat baik ke buat jahat. Sebab ada orang benda yang jahat dia nampak elok. Betul. Bila bertemu hak dengan batil,
Betul ya? Betul Hakim? Betul. Hak dengan batil. Ada orang melihat hak itu hak. Ada melihat hak itu macam tak berapa elok. Sebab itu Nabi ajar kita, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wahai Tuhan, biarlah kami nampak hak itu benda yang benar dan kami ada kemahuan untuk ikut kebenaran tersebut. Dan tunjukkan kepada kami apa itu salah, kesesatan, batil, dan kurniakan kepada kami panca indera kekuatan untuk menjauhi yang batil. Ya. So mujrim dia tak nampak benda tu. Sebab dalam surah Fatir Allah ada beritahu afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu ahsana. Ada orang diperhiaskan perkara yang buruk itu nampak baik. Benda buruk. Yeah. Semua orang nampak buruk. Dia kata, mana buruk? Okey je aku rasa. Dia sudah keliru. Betul. Tak tahu nak bezakan mana baik, mana buruk. Apa yang akan manfaatkan untuk dunia, apa yang manfaatkan untuk di akhirat. So, dia mesti jadi orang yang tidak melakukan jenayah pada sini. Sebab itu Imam Ghazali sebut jenayah yang paling besar adalah manusia menidurkan akal yang diberikan. Allah. Pak Hamka kata adalah menjadi satu yang sangat tidak boleh diterima. Guna Pak Hamka punya ayat-ayat memang padu kan. Tidak boleh diterima akal yang waras tidur dalam tubuh manusia yang pemalas. Allah Akbar. Sekali lagi Ustaz. Akal yang waras tidur dalam tubuh badan manusia yang pemalas ataupun terkurung Allah dalam tubuh badan manusia yang pemalas. Jadi kita mesti jadi orang yang cerdik pandai. So Betul. Itu yang kita nak sampaikan supaya kita tidak melakukan sesuatu maksiat keingkaran terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 34. Ibu-ibu ayah update WhatsApp story tentang status tadi. Cantik ayat tersebut yang dikongsikan oleh guru kita. Baik. Jadi itu tafsiran untuk ayat 34 berkaitan mujrimin. Seterusnya kita nak dengarkan pula ayat 35 kerana ada satu kalimah yang terbaik iaitu thayyibah Ustaz. Mungkin ada pencerahannya di situ. Ya. Silakan. Kalimah thayyibah. Baik, ayat 35 ni kesinambungan. Kenapa dia jadi mujrim? Sebab dia mengengkari. Engkari apa? Engkari ajakan Nabi. Nabi tak minta wang ringgit, Nabi tak minta perkongsian harta. Betul. Nabi tak minta apa-apa. Nabi minta, Nabi sayang, Nabi kasihkan umat, dan begitu juga Nabi-Nabi sebelum ini, mereka mengajak, katakanlah, qulu la ilaha illallah. Innahum kanu idza qila lahum, iaitu mereka yang mujrim tadi, yang melakukan jenayah, yang ditidurkan akal, tak waras, tak mau berfikir, dan melihat keburukan itu kebaikan, bila diajak mereka, jomlah beriman. Tuhan itu satu, tidak berbilang. Yastakbirun. Bongkak. Rasa macam hebat diri itu dan tidak mau terima. Perkataan yastakbirun sangat penting untuk kita faham. Yastakbirun. Cuba lihat yastakbirun. Dia asal perkataan kabara. 3 huruf saja. Kaf, ba, ra. Yastakbirun, dia dalam atas wazan. Kalau kita belajar bahasa Arab, kata istaf'ala. Maksudnya setiap fi'il yang diidhafakan, yang ditambahkan dengan sin, istaf'ala, istakbara, astaghfir, semua itu adalah memohon ataupun melakukan sesuatu perkara yang berlanjutan. Yastakbirun, mereka ada sifat takabbur. Allah. Takabbur. Kenapa mereka takabbur, istikbar? Fal kibru halatul lati yatakhassasu biha al-insan min i'jabihi bi nafsihi. Dia takabbur adalah manusia rasa lena, manusia rasa seronok ataupun manusia rasa dia hebat. Dia hebat. Nabi ajak sembahlah Tuhan yang satu, dia rasa dia hebat. Aku ada Tuhan banyaklah. Apa tu Tuhan satu pula? Aku ada banyak. Sembahlah Tuhan satu. Ini agama nenek moyang kami sejak turun-temurun. Apa pula engkau ni Muhammad? Lepas tu kau punya pengikut ada berapa? Kalau kat Mekah, cerita kalau kat Mekah berapa orang pengikut Nabi SAW? Sikit. Betul. Yang ikut musyrikin, kafir musyrikin, ramai. Sebab itu hak dengan batil, ibu ayah. Hak dengan batil, dia tidak boleh dilihat mana majoriti, mana minoriti. Mungkin 10 orang salah, dalam 10 orang salah, seorang aja betul. Setuju. Adakah kerana kebenaran yang dibawa oleh seorang itu dilihat tenggelam, dia kerana 10 orang atau 9 orang lagi yang buat batil? Kebatilan tidak boleh diangkat kerana majoritinya. Tidak boleh diangkat kerana majoritinya.
Begitu juga kebenaran tidak seharusnya ditenggelamkan, dikuburkan kerana minoritinya. Betul. Tengok surah Al-Kahfi. Ashabul Kahfi berapa orang? 7 orang. Betul. Berhadapan dengan raja pemerintah yang menganggap diri Tuhan. Berhadapan dengan satu tempuhan yang sangat besar. Yeah. Tapi minoriti, bahkan lebih kecil daripada minoriti. 7 orang aja, bukan 70 orang ke 700 orang. 7 orang. Lebih kecil. Takkan kerana dia 7 orang sahaja kita nak ketepikan? Tak boleh. Yang benar tetap benar. Dalam peperangan Badar, kaum muslimin 13 orang, kufar 1000 orang. Kebenaran dilihat mewakili golongan yang kecil. Betul. So kebenaran begitulah. Ya'juj wal Ma'juj dalam surah Al-Kahfi dengan Zulkarnain dia tentera yang besar berdepan dengan makhluk yang luar biasa. Pertemuan di antara hak dengan yang batil. Sebab Nabi-Nabi mengajak manusia kepada kebenaran, sebab itulah pertembungan di antara hak dengan batil. Yang kalian sembah ini satu yang batil. Ini aku ajak kamu sembah Tuhan yang jadikan langit dan bumi. Tapi kan dalam ada ayat-ayat lain Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kita, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Hei Muhammad, kalaulah engkau tanya kepada mereka siapa yang jadikan langit dan bumi, mereka akan jawab Allah. Habis kamu sembah selain Allah ni, yang kamu sembah idol untuk apa? Liqarribuna ilallahi zulfa. Kami nak jadikan ni semua ni sebagai perantara. Nabi minta sebut la ilaha illallah. Itu yang Nabi sebut pada paman, pada bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa itu Abi Talib. Nabi kan ulang pujuk masa sakit, Nabi ulang alik, Nabi pujuk, Nabi ajak. Allah Akbar. Katakan la ilaha, ya ammi qul la ilaha illallah. Wahajuka amam Allah Subhanahu wa taala. Wahai bapa saudaraku, ucapkanlah la ilaha illallah supaya aku dapat pertahankan kau di hadapan Allah. Ucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sebab itu di akhir hayat kita, Hakim. Kalau di akhir hayat kita sebut la ilaha illallah, mati syurga. Masya-Allah. Man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhala al-jannah. Nabi Musa alaihi salam. Kan Nabi Musa ini digelar sebagai kalimullah. Ibu ayah, kita akan jumpa dalam Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Kalimullah, kerana Nabi Musa boleh berbicara dengan Tuhan secara direct. Nabi Musa alaihi salam bicara satu hari, ditanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan, ajarlah aku satu benda yang aku boleh berdoa dengannya, aku boleh berpegang dengannya, ya Allah. Allah kata, ucapkan wahai Musa la ilaha illallah. Ini benda yang biasa orang ucap dah. Kebanyakan umat engkau, hamba-hamba engkau ucapkan la ilaha illallah. Betul. Aku nak satu benda yang special untuk aku, ya Allah. Aku nak satu benda yang special untuk aku, Allah. Allah kata la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Tak ada bagilah satu yang special. Allah kata ucapkan la ilaha illallah. Hei Musa, ketahuilah, kalau 7 lapisan langit, 7 lapisan bumi diletakkan pada satu neraca, kalimah la ilaha illallah diletakkan pada satu neraca, nescaya kalimah la ilaha illallah lebih berat daripada dunia dan seisinya. Masya-Allah. Perkataan yang simple tetapi lebih berat daripada dunia dan seisinya. Baik, kita nak beristighfar seketika. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. La ilaha illallah, perkataan yang mungkin bagi kita mudah disebut dan kita tidak mengambil berat pada perkataan tersebut, sedangkan pahalanya besar, maka lebih besar daripada dunia dan seisinya. Namun tadi Ustaz bahaskan kepada kita, itu ketika mana kita mengungkapkannya. Bayangkan orang yang bukan hanya mengungkap tetapi percaya kepada perkataan la ilaha illallah. Masya Allah. Bagaimana pula dengan balasannya, Ustaz? Ya, betul, Hakim. Kita lihat, kalaulah saya sekadar mengungkapkan melalui titipan di bibir saya ni, la ilaha illallah, Tuhan sebut, lebih besar pahalanya, lebih bernilai daripada dunia dan seisinya. Yang mana manusia sibuk dengan dunia seisinya, tak payah cerita lah. Manusia punya sibuk kan, tak payah cerita. Tapi dia ujungnya, la ilaha illallah lebih menyenangkan, lebih membahagiakan, lebih meyakinkan. Itu baru ucap. Bayangkan kalau percaya. Sama juga dengan Quran. Bila Nabi sebut, baca satu huruf dapat 10 pahala. Baca Quran dapat 10 pahala bagi setiap huruf. Itu baca.
Boleh tak ibu ayah bayangkan berapa Tuhan akan bagi mereka yang faham? Masya Allah. Kalau baca saja dapat Tuhan nak beri 10 pahala, kalau faham mestilah lebih berlipat kali. Betul. Berlipat kali ganda, termasuklah dengan kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nabi Musa nak juga lain. Allah kata, tak Musa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Masya Allah. Ucap juga la ilaha illallah. Itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai. Manakala riwayat yang sama ada dalam Ibn Hibban, dalam Hakim, dalam Mustadrak ala Sahihain ini, Imam Ibn Hibban sebut, seperti dia bawa riwayat ni, dia bawa wa qawlu la ilaha illallah la tatruk dhanban wa la yushbihuha amalun. Siapa-siapa yang ucapkan la ilaha illallah, tadi kita kata lebih berat daripada dunia seisinya. Yang ini riwayat lain, siapa yang ucap la ilaha illallah, sejurus diucap la ilaha illallah, tak ada dosa yang tinggal untuk dia. Allahu akbar. Tak ada dosa yang tinggal untuk dia. La tatruk dhanban wa la yushbihuha amalun. Masya-Allah. Dan tidak ada pula satu amalan yang akan menandingi ucapan la ilaha illallah. Nak apa lagi? Betul. Betul. Waiting for what? Tunggu apa lagi? Tunggu bulan jatuh ke riba? Nak tunggu apa? Sedangkan Tuhan bagi kita satu tautan kasih sayang, satu ikatan yang terpadu di antara makhluk dan pencipta, yang akan menjadikan tangisan, yang akan menjadikan segala seruan, segala rintihan terus diangkat merentasi 7 lapisan langit dengan orang yang mengamalkan la ilaha illallah. Yang nak istikbar, kenapa? Tadi kita sebut mengenai kufar, tak mau beriman sebab dia ada sifat takabur, dia rasa dia hebat. Betul. Cukup dengan apa ada. Lepas dengar tanyalah ustaz ni, la ilaha illallah, lepas tahu semua fadilat dengan hadis-hadis yang sahih, tunggu apa lagi? Betul. Baik Ustaz, jadi kita ambil kesempatan seketika, jom sama-sama penonton kita ucap la ilaha illallah 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah. Kaya kita tu. Kaya. Ya. Silakan Ustaz. Manusia ni dia nak tengok benda yang terkumpul gedebi depan mata dia kan, benda yang tak nampak. Cuma Ustaz, sebelum tu tadi pada kalimah thayyibah Ustaz ada sebut tentang nafi dan isbat. Bagaimana Ustaz pencerahannya? Ya, nafi dan isbat. Dia ada nafi dan isbat. Nafi dia adalah la ilaha, itu nafi. Nafi maksudnya mustahil ada Tuhan selain Allah. Illallah maksudnya bila kita nafi, menafikan segala macam ketuhanan selain Allah, masukkan Allah semata-mata sebagai Tuhan yang berhak disembah. Saya ingat guru saya masa saya belajar di Kelantan, dia kata orang bagi terjemahan la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Tapi guru saya selalu sebut tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Masya-Allah. Sebab ada setiap orang kata dia ada Tuhan. Tapi Tuhan-Tuhan tu berhak disembah atau tidak? Yang berhak disembah mesti satu. Betul. Tak boleh berbilang. Sebab itu dalam surah Ibrahim, bila Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kita, alam tara kaifa daraballahu kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibatin asluha thabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi idzni rabbiha. Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah melontarkan satu perumpamaan bagi kalimah tayyibah, iaitu la ilaha illallah, adalah tidak ubah seperti sepohon kayu yang tersergam indah, akar tunjangnya menjunam ke bumi, ranting dan dahan dia mencakar langit. Masya-Allah. Ribut, taufan, apa saja budaya, apa saja hasutan, apa saja bisikan, dengan keenakan, keseronokan, dia tetap kukuh hakim. Teguh. Datanglah ribut taufan macam mana pun, tsunami besar mana pun, dia teguh. Sebab yang dia berpaut itu pada Tuhan. Masya-Allah. Berpaut pada Tuhan. Lihat saja pokok bagaimana dia punya fizikal dia. Akar, dahan, ranting, semua itu membahasakan keindahan kalimah la ilaha illallah. Masya-Allah. Takkan yang itu nak dilawan. Betul. Takkan yang itu nak dinafi. Takkan yang itu nak dimalas-malaskan dalam hidup. Rajin-rajinlah sambil-sambil menumis Kak Jah, Kak Su, Kak Ngah, maklong. Sambil-sambil menumis, sambil-sambil potong bawang, sambil-sambil la ilaha illallah. Sambil berzikir, insya-Allah anak-anak kita pun makan berkat, suami makan berkat. Betul. Dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mustahak faham. Bukan disebut tapi tak faham. Betul.
Bila kata la ilaha illallah ni Hakim, dia tak nampak selain Allah dah dalam hidup dia. Ya. Apa saja dia buat, dia nampak Allah. Masya Allah. Ada rezeki Allah, tak ada rezeki Allah tak bagi lagi. Kebahagiaan, keindahan, kedudukan, pangkat jawatan, dia nampak Allah aja. Dia tak nampak dah benda lain. Ya. Sebab yang mengakar dalam hati perut mendarah daging itu adalah la ilaha illallah. Itu yang paling mustahak orang kita harus faham. Ya, betul. Baik Ustaz. Jadi itu tafsiran ayat 35. Jadi kita nak dengarkan tafsiran ayat 36 selepas ini kerana kita nak berjedah seketika. Teruskan bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, terima kasih kepada seluruh penonton Tanyalah Ustaz yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita sudah habis menafsirkan ayat 34 dan ayat 35. Seterusnya kita masuk kepada ayat 36. Sebelum kita nak mendengarkan tafsiran dari guru kita, saya mengajak kepada sedang penonton, jom kita lihat pada ayat 36. Kalau kita perhati dan teliti, ada perkataan li syairim majnun yang bermaksud kerana mendengar ajakan seorang penyair gila. Dua perkataan tersebut, kalau kita lihat kebiasaannya lah dalam surah Makiyah, termasuklah surah As-Saffat merupakan surah Makiyah. Jadi kenapa banyak kita jumpa penyair gila yang dituduh oleh orang Mekah kepada Nabi, kebanyakan dalam surah Makiyah, Ustaz? Silakan. Bagus Hakim. Hakim punya study bagus. Alhamdulillah. Terima kasih, Seronok Ustaz. Tahniah Hakim. Semoga terus maju. Amin, amin. Alhamdulillah. Ibu ayah yang saya kasih sekalian, ayat 36 Allah Subhanahu wa taala highlight ataupun Allah angkat, tonjolkan watak kufar yang menolak dakwaan atau menolak ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menolak dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana mereka sudah bersangkut dan juga sudah bergelumang atau bergelumang nak kata mereka sudah lebih melekat dengan apa yang ditinggalkan nenek moyang mereka dalam penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang paling bestnya mereka selalu tuduh Nabi Muhammad syair, majnun, kahin, kan, kadzab. Jadi macam-macam tuduhan. Satu soalan kita kena tanya balik. Korang boleh tak sepakat nak tuduh Muhammad ni dengan apa sebenarnya? Kan? Yang mana satu? Ya, betul. Kau nak cakap kejap gila, kejap tukang tilik, kejap tukang sihir. Betul. Mana satu? Hello, cakaplah mana satu? Kan, biar bagi tahu mana satu. Tapi mereka sendiri tak tahu nak tuduh Nabi Muhammad dengan tuduhan apa. Itu satu. Soalan Hakim tadi, kebanyakannya tuduhan Nabi Muhammad ni tukang syair adalah surah-surah Makiyah. Itu pemerhatian. Betul tak, Kim? Betul. Memang begitulah. Sebab yang popular syair ni di Mekah. Okey. Sebab itu kita tahu sebelum kedatangan Islam, Kaabah itu dia tidak ada, sekarang ada kelambu. Betul. Wah, asalnya tak ada kelambu. Kelambunya ialah syair. Masya-Allah. Syair-syair yang terpilih digantung. Ya. Dikeliling Kaabah. Mereka tuduh Nabi Muhammad dengan syair. Takkan orang yang ajar la ilaha illallah itu tukang syair? Mengajak manusia dengan Al-Quran takkan tukang syair. Syair ni apa? Syair ni ulama sebut wasyairu al-kadhibu hatta summiya qaumul adillati al-kadhibati syairiyah. Syair ini kalau mengikut bahasa Arab dia adalah pendusta. Sebenarnya dia nak kata Nabi Muhammad pendusta dah. Dulu cakap dah pendusta. Nak cakap Muhammad pendusta dia kata kau ni tukang syair. Syair maksudnya pendusta. Sebab ada di situ ada ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Tukang-tukang syair ini pengikutnya orang yang lara. Dalam surah Syu'ara. Tadi saya baca di hujung surah Syu'ara Allah sebut bagaimana, dan ada satu surah namanya surah Syu'ara. Surah penyair-penyair. Sebab engkau selalu kata Nabi Muhammad penyair. Nah, Allah beritahu penyair itu siapa? Kalau susah sangat nak faham penyair itu siapa, kau baca surah Syu'ara, kau faham penyair. Nabi Muhammad SAW bukan penyair. Al-Quran, barangkali dengar Al-Quran, baca kan, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar, ataupun wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tengok ujung tu sama kafiah dia, ujung dia sama-sama syair kot. Sebab dia pakai sipir dia. Tapi ini bukan syair, ni kalam Allah Subhanahu wa taala.
Sebab itu ada disebut juga, dia kata qila ahsanu syi'ri akdhabuhu, sebaik-baik syair, Kim. Ya. Sebaik-baik syair adalah syair yang penuh dengan pendustaan. Allah. Penyair, sebab penyair dia tak cakap benda yang jujur. Betul. Dia biasa gambarkan sesuatu dengan khayalan. Indah-indah belaka. Indah-indah belaka. Dia samakan mata perempuan dengan mata kerbau. Mana boleh? Itu khayalan dia. Betul. Dan apa yang mempengaruhi dia? Dia pernah sebut, penyair ini, dia beritahu, ada khalifah datang, saya tengok khalifah mana, penyair kata, khalifah adalah seperti, dia kata, sebut dengan izin, dia kata seperti anjing yang mengembala kambing. Marahlah khalifah. Dia kata, engkau bersamakan aku dengan binatang tu. Jadi tak boleh. Ada orang kumpul kata tak ada, wahai Amirul Mukminin, sebab itu ada environment dia. Ya. Jadi khayalan. Sebab itu dia khayalan adalah syair. Penyair ini banyak berkhayal. Betul. Semalam saya sempat juga tengok apa yang disebut oleh Syed Naqib Al-Atas, berpendapat bahawa syair dicipta oleh Hamzah Fansuri sendiri selepas kedatangan Islam, iaitu pada tahun 600 Masihi. Pak Za'bah, pendeta Islam kita, Za'bah pula berpendapat bahawa syair berasal dari perkataan syair yang membawa maksud perasaan serta pengenalan dengan panca indera yang selalunya membangkitkan pelbagai perasaan, pengalaman serta mempunyai bahasa yang indah dan menarik. Itu kerja penyair. Masya Allah. Quran tidak begitu. Sebab itu Ibnu Sakkaki, termasuklah Abdul Qadir Jurjani, ini tokoh-tokoh besar dalam bahasa Arab, dalam balaghah, mereka selalu memperlihatkan bahawa bezanya Al-Quran, balaghah dalam Al-Quran dengan balaghah ataupun dan juga falsafah bahasa balaghah yang dibawa masuk daripada Aristotle, Pluto, daripada apa yang dipengaruhi oleh dunia Rom dan Parsi. Nak bawa satu perbezaan, dia kata tak sama. Quran tidak ada sama sekali yang namanya khayalan. Takkan Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kau dalam neraka. Gelak. Ini adalah khayalan. Sebenarnya neraka tak ada. Boleh macam tu? Neraka lah. Betul. Mana boleh buat satu khayalan, satu andaian tidak menepati. Satu keduanya, Nabi Muhammad selalu sebut dengan majnun, gila. Satu, Kim. Bila kata gila ni, susah seorang yang gila itu menjadi penyair. Mana mungkin? Betul. Oh, cakap endon Pak Amka punya pasal. Mana mungkin seorang gila, lelaki gila, pemuda gila menjadi seorang penyair? Betul. Sebab syair ini perlukan kekuatan bahasa, pengaruh bahasa, khayalan. Betul. Bagaimana nak ubah kedudukan kalimah dan juga menggambarkan sesuatu perkara. Ini adalah kemahiran. Kita ramai yang Melayu Islam, tapi berapa ramai yang jadi penyair? Berapa ramai yang boleh berpuitis? Berapa ramai yang boleh berpantun? Hakim lah buat pantun tadi ke lah apa benda. Tapi adalah juga paling tidak. Tapi takkan sebab itu saya nak angkat Hakim jadi seorang penyair. Tak boleh. Penyair dia tidak boleh seorang gila. Sebab dia tak tahu nak tuduh Nabi Muhammad dengan apa, dituduh dengan pelbagai tuduhan. Majnun ni asal perkataan jannah, maksudnya hilang akal, hilang kewarasan. Sebab itu jin itu dinamakan dengan jin, sebab satu yang tidak dapat lihat. Majnun, orang yang dihilangkan kewarasan akal. Okey, baik. Jadi itu jelas kepada kita maksud sebenar kepada lisyairi majnun. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Baik, Tanyalah Ustaz di TV3 akan berakhir di sini. Seperti biasa, teruskan bersama dengan kami di TV9 untuk siaran tambahan 30 minit. Jumpa selepas ini dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga guru kita Prof Madya Datuk Dr. Farid Ravi Abdullah. Baik, kita nak terus meraihkan soalan pertama pagi ini dari sahabat kita Hana Wancik.
Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Ada dua soalan. Yang pertama, adakah segala perbuatan orang-orang musyrikin Allah beri balasan setimpal dengan perbuatan mereka walaupun telah Allah beri balasannya semasa di dunia? Yang kedua, bagaimanakah dengan orang-orang Islam yang jahil dan kufur kepada Allah? Adakah Allah meringankan balasan dan seksaan kepada mereka? Mohon pencerahan Ustaz. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Hana atas soalan. Ya, terima kasih. Berkaitan dengan soalan daripada Hana Wan Cik, balasan dunia dan akhirat, adakah sama? Mereka telah menerima balasan di dunia, mereka tetap juga akan terima balasan di akhirat? Ya, mereka akan tetap juga terima balasan di akhirat. Sebab balasan di dunia ni sekelip mata. Ada kaum yang Tuhan musnahkan dalam sekelip masa. Datang satu musibah, satu bencana, habis 7 hari ke beberapa hari. Betul. Kan, sab'a layalin wa thamaniyat ayyamin husuma. Seperti mana kaum-kaum yang engkar kepada Nabi Saleh, Nabi Hud, nabi-nabi yang lain. Jadi mereka dibalas, mereka datangi dengan musibah dan mereka telah dihancurkan, tapi di akhirat mereka akan bangkit, mereka akan dapat lagi balasan. Mereka tidak habis di dunia sahaja. Jadi balasan untuk di akhirat itu adalah sesuatu yang kekal. Kalau tidak, kalau di akhirat mereka tidak menerima balasan lagi, pasti orang akan cakap setiap kali dia buat salah cukuplah seksa di dunia. Di akhirat tak payah dah. So habis di akhirat nak buat apa? Di akhirat nak buat apa? Kan? Akhirat dia akan terima balasan. Sebab balasan di akhirat itu lebih dahsyat dan lebih akan menginsafkan pemberitahuannya. Maksudnya menginsafkan tu benda tak berlaku lagi, tapi bila Tuhan beritahu dalam Quran, dia menginsafkan kita supaya benda tu tidak berlaku pada kita. Itu yang pertama. Keduanya, orang Islam yang jahil, kekufuran itu disebabkan kejahilan. Bagaimana keadaan? Adakah mereka akan diringankan? Tidak. Sebab kenapa kita kekal dalam kejahilan? Sebab itu kita punya tagline, biar tahu jangan keliru. Biar tahu jangan keliru atau jangan jahil selalu. Maksudnya jangan kita membiarkan diri kita dibelenggu dengan kejahilan. Tidak tahu. Jangan jadi manusia yang tidak tahu. Sebab manusia ini disuruh belajar. Utlubul ilma minal mahdi lalahad. Tuntut ilmu daripada buayan sampai liang lahat. Orang Islam ni menuntut ilmu, Nabi sebut talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Allah sebut menuntut ilmu itu adalah fardu wajib ke atas setiap orang yang beriman, setiap Islam. Tuhan tak bandingkan dalam Al-Quran. Ibu ayah, Tuhan tak bandingkan dengan dalam Al-Quran orang kaya dengan orang miskin. Betul. Orang kuat dengan orang lemah, orang berpangkat dengan orang yang tidak berpangkat, orang berjawatan dengan rakyat biasa. Quran tak banding. Tak banding mereka. Tapi Quran banding dengan begitu ketara, dengan jelas, lagi bersuluh di antara orang yang berilmu dan orang yang jahil. So kita nak biarkan diri kita kejahilan, sedangkan proses untuk belajar itu sentiasa terbuka. Manusia adalah makhluk yang sangat unik. Boleh diajar dan boleh mengajar. Hakim hari ini dengar kuliah tafsir 3 ayat 34, 35, 36 surah As-Saffat. Apa yang Hakim dengar, Hakim tulis dan mungkin akan sampaikan pula dalam kuliah-kuliah yang lain. Ini unik. Manusia boleh diajar, boleh belajar dan boleh sampaikan pula. Jadi ilmu itu berkembang. Berbeza dengan gajah yang orang tangkap kat hutan. Bawa ke sarkas, ajar dia berdiri atas bola. Kan? Ataupun berjalan 2 kaki. Dia ada 4 kaki kan? Berjalan 2 kaki. Lepas tu bila sekarang sarkas orang tak tengok dah, orang tengok dekat zoo sudah. Jadi binatang nak buat mana? Nak buat apa? Hantar balik ke hutan. Lepas kat hutan. Bila gajah tu lepas kat hutan, boleh tak dia kumpul kawan-kawan dia ajar berdiri atas bola? Tak payah jauh lah. Orang kita ajar petik buah kelapa kan? Betul. Petik buah kelapa. Dia kena training tu. Lepas petik buah kelapa, sekarang pokok kelapa pun tak ada. Pokok kelapa semua dah kena tebang. Nak buat kondominium. Jadi, kera tu lepas kat hutan. Boleh tak kera tu buat tutorial dekat hutan tu? Tak boleh. Kawan-kawan dia macam mana nak petik kelapa yang ranum. Tak boleh. Sebab unik manusia. Sebab itu saya beritahu, tidak menuntut itu akan menjadikan seseorang itu berdosa. Berdosa sebab tak nak belajar. Membiarkan diri dalam kejahilan. Dan that is not excuse
untuk seseorang itu bukan alasan bagi seseorang melepaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita semua kena belajar. Okey, baik. Kalau kita lihat pula kepada ayat yang ke-35, ada di situ disebutkan tentang sikap sombong. Jadi ada satu soalan berkaitan dengannya dari Rahimah Saud. Assalamualaikum Dr. Farid dan Da'i Hakim. Waalaikumsalam. Ayat 35, Doktor, bagaimanakah bentuk kesombongan manusia-manusia tersebut? Dan adakah keengganan mereka serupa sahaja walaupun dakwah-dakwah itu daripada utusan-utusan Allah yang berbeza? Mohon pencerahan Doktor. Terima kasih Doktor dan Da'i. #biar tahu jangan keliru. Ya, bagaimana bentuk kesombongan manusia-manusia tersebut dan adakah serupa saja dakwah itu daripada nabi-nabi utusan Allah itu ditolak, sedangkan dakwah itu adakah berbeza? Tak. Soalan dia adalah berkaitan dengan kesombongan, bagaimana menguruskan kesombongan manusia berhadapan dengan dakwah yang disampaikan oleh nabi-nabi dan rasul. Benda yang paling manusia perlu anggap sebagai musuh adalah kejahilan. Kejahilan itulah yang akan mendorong dia, mengheret dia kepada sifat sombong. Kita tak boleh nak ajar orang sombong, Kim. Betul. Orang sombong ni susah nak diajar. Sebab dia rasa dia takabur kan, dia rasa dia dah tahu. Dia faham semua segala sesuatu. Sebab itu bila saya baca terjemahan bagi kalimah takabur ini, dia sebut wa a'zamu takabbur 'ala Allahi bil imtina' min qabuli al-haq wal idha'an lahu bil ibadah. Jadi di antara kesombongan yang paling besar dan juga paling dahsyat yang merosakkan manusia adalah takabur dengan keengganan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Enggan tunduk kepada ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan itu adalah hak dan tidak mau tunduk, tidak mau beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat walaupun dakwah-dakwah yang disampaikan oleh Nabi ini semua tidak ada bezanya. Betul. Barangkali syariat adalah berbeza di antara Nabi itu, Nabi ini. Nabi Musa AS dalam syariat dia, siapa dah buat dosa bertaubat kena campakkan dia daripada tempat tinggi. Itu taubat mereka. Faqtulu anfusakum. Dzalikum khairul lakum. Jadi kena bunuh diri, itu syariat. Tapi dari sudut tunjang ajakan itu, semua Nabi adalah mengajak mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi pernah sebut, aku dan umat-umat atau aku dan nabi-nabi sebelum aku, saudara-saudaraku di kalangan nabi-nabi rasul, perjuangan mereka adalah untuk menegakkan la ilaha illallah. Sama. Perjuangan mereka tetap sama dan kesombongan manusia itulah menjadikan mereka gelap mata hati daripada melihat kalimah la ilaha illallah sebagai satu tuntutan yang wajib diimani, dipercayai dan juga diamalkan. Ya. Okey, baik. Jadi itu jawapan kepada soalan yang diajukan oleh sahabat kita. Kita beralih ke soalan yang seterusnya dari Intan pula. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan warga, tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Ayat 35 juga mengenai lafaz syahadah yang tidak diakui oleh kaum kafir. Soalan saya, apakah kepentingannya kita memperbaharui syahadah berulang kali dalam sehari sedangkan kita memang seorang Islam? Terima kasih Ustaz atas pencerahan. Terima kasih Intan atas soalan. Jadi adakah kita perlu memperbaharui syahadah? Memperbaharui syahadah ini, adakah setiap hari saya kena mengucap 2 kalimah syahadah? Dan secara tidak langsung saya sebagai seorang Muslim, ibu ayah dan juga para penonton sebagai seorang Muslim, secara tidak langsung kita telah memperakui ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat sajalah dalam doa iftitah kita bacakan, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada di dalamnya pengakuan tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup aku, mati aku, diterjemahkan hidup aku, mati aku, amal aku, semua ni kerana Allah Subhanahu, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu. Wa umirtu an akuna awwalal muslimin, aku diperintahkan supaya aku tergolong golongan orang yang awal-awal Islam, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam tahiyat. Kan dalam tahiyat itu sebut asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita sebut dalam tahiyat. So itu juga syahadah. Jadi dalam kehidupan seharian kita tidak terpisah daripada syahadah. Jadi secara indirectly kita sudah ada
syahadah dalam kehidupan kita melalui amalan-amalan yang telah disunatkan dan difardukan. Melainkan Puan Intan dan juga Ibu Ayah, melainkan kita memilih setiap hari saya nak mengucap. Boleh tak Ustaz? Silakan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Supaya kita dapat merasakan setiap hari itu satu yang kita rasa bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Nabi Muhammad pesuruh Allah, dan melalui ungkapan tersebut akan terjalin hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan akan jadi orang yang mahu mengikut sunnah Nabi dan juga ikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beruntung kita ada solat 5 waktu sehari, paling kurang kita 5 kali bersyahadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita nak bertakbir seketika, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan kendur. Banyak perkara yang telah dikongsikan oleh guru kita berkaitan ayat 34, 35 dan 36 surah As-Saffat. Mudah-mudahan segala yang telah dikongsikan dapat kita beramal dengannya, lalu disebarkan pula kepada sahabat ataupun keluarga kita yang lain, insya-Allah. Baik, tanpa buang masa, kita terus meraihkan soalan yang seterusnya. Kali ini dari sahabat kita yang bernama Siti Hajar. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Merujuk ayat 35, sebagai orang mukmin yang berpegang dengan kalimah La ilaha illallah, apakah tanggungjawab kita untuk mempertahankan akidah dan kalimah tersebut dari dipermainkan serta dicemari kesuciannya? Mohon perkongsian ilmu. Terima kasih Ustaz dan Da'i. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Siti Hajar atas soalan. Terima kasih kepada Siti Hajar atas soalan tadi. Sebagai seorang Muslim, bila kita telah mengucap La ilaha illallah, dan kita telah mengecapi kenikmatan, kemanisan, kehebatan dan juga kehangatan kalimah La ilaha illallah serta kepentingannya, kita bertanggungjawab, kita ditanggungjawabkan untuk menjaga kesucian kalimah La ilaha illallah. Bukan sekadar mengungkap, tetapi kita perlu menyampaikan kepada orang lain yang barangkali sebagai satu peringatan dan barangkali sebagai satu dakwah kepada orang lain. Dan kita juga bertanggungjawab untuk menjaga kesuciannya supaya tidak dicemari, tidak dikotak-katik atau tidak dipermainkan. Dalam arti kata lain, Hakim, tidak ada usaha untuk melihat bahawa Tuhan ini berbilang-bilang atau membawa sesuatu idea yang menyamakan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain, membawa idea-idea yang berbentuk liberal, membawa idea-idea yang berbentuk kesamarataan dalam beriman, percaya semua Tuhan sama. Ini satu perkara yang perlu diperbetulkan supaya masing-masing tahu batasan kehidupan. Kita tahu surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ni turun apabila datang sekumpulan manusia yang bukan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, terdiri pada Majusi, Yahudi, Nasrani dan juga kafir Quraisy, datang tanya pada Nabi Muhammad, "Sif lana ya Muhammad an rabbik. Amin dhahabin hu, amin fiddatin hu, amin khashabin hu, min ayyi syai'in suni'a rabbuka ya Muhammad." Tuhan kau daripada apa Muhammad? Daripada emas kah? Daripada perak kah? Daripada gangsa kah? Daripada kayu kah? Daripada apa Tuhan kau dijadikan? Sehinggalah Nabi Muhammad tunggu wahyu disampaikan oleh Jibril alaihi salam, baru Nabi bacakan kepada mereka, "Qul huwallahu ahad." Katakan Allah itu Tuhan yang tunggal. Allahus samad, Allah Tuhan yang Maha Esa. Lam yalid wa lam yulad, Allah Tuhan yang tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allah itu Tuhan yang sama sekali tidak sama. Sekali surah ini dia menjawab kepada Yahudi, Nasrani, Majusi dan juga penyembah berhala. Komplit. Jadi maksudnya dia tidak boleh diperkongsikan, tidak boleh diperkongsikan. Nabi Isa alaihi salam masa wafat, bukan masa wafat, minta maaf saya. Nabi Isa alaihi salam sebelum Allah angkat, Allah beritahu, tanya pada Nabi Isa, "Wa idh qala Allah ya Isa bin Maryam, anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah? Qala subhanak, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. In kuntu qultuhu faqad alimta, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, innaka antal 'allamul ghuyub." Yang bermaksud, Allah tanya pada Nabi Isa, "Wahai Isa, wahai Isa bin Maryam, adakah engkau yang beritahu kepada pengikut-pengikut engkau supaya sembah engkau dan ibu engkau selain aku?" Nabi Isa kata, "Maha suci engkau Tuhan, kalau benar aku cakap demikian, aku dakwah demikian, mesti engkau tahu. Sebab engkau tahu apa yang ada dalam diri aku tak tahu apa yang ada dalam diri engkau." Jadi Nabi Isa sendiri telah beritahu, mustahil aku mengaku diri aku Tuhan. Mustahil aku mengangkat ibu aku sebagai Tuhan.
Jadi kalimah la ilaha illallah juga perjuangan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Perjuangan nabi-nabi yang lain. Sebab itu bila Nabi Isa alaihissalam dan dekapan ibu dibawa oleh ibu dia Maryam alaihissalam, bila Maryam tunjuk pada Nabi Isa, fa asyarat ilai qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Maryam, kau tunjuk dengan budak ni, kami tanya soalan dengan kau, kenapa kau tunjuk kat budak ni? Tiba-tiba bayi itu bercakap, Nabi Isa bercakap, qala inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Ya. Inni abdullah, nak apa lagi? Aku ini hamba Allah. Kata Nabi Isa alaihi salam masa dan dekapan. Jadi kesucian kalimah la ilaha illallah harus dipertahankan dan difahamkan kepada masyarakat. Ya, jadi dua tanggungjawab kita, pertahan dan perluaskan kepada masyarakat yang lain. Saya tertarik dengan soalan yang seterusnya, kali ini dari Sahziatul Siddiq. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Ayat 36, bagaimana bagi pendakwah yang mengajak untuk ketauhidan namun dicemuh sehingga diugut kepada perkara yang akan membahayakannya? Apakah langkah sebaiknya? Apakah perlu meninggalkan untuk mengajak lagi justru apabila seseorang yang sombong diajak kepada kebaikan, mereka tidak menyukai kerana kebatilan telah diselubungi dalam diri mereka? Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Sahziatul Siddiq atas soalan. Ini cabaran kepada pendakwah Ustaz. Ya. Bila kata cabaran ni, hidup ni mana dia tak ada cabaran? Betul. Lebih-lebih lagi nak membetulkan apa yang salah. Setuju Ustaz. Bukan senang. Cuba pergi masjid, tengok pakcik-pakcik, abang-abang kita yang sujud ni, yang kaki belakang dia bersilang atas. Sedangkan Nabi sebut sujud tu mesti dengan 7 anggota. Dia sujud dengan 6 anggota. Satu tertinggal. Cuba nak betulkan dia. Bukan senang. Betul. Dia rasa dia dah lama dah solat macam tu. Tiba-tiba kau budak ingusan, kan, baru masuk tanyalah ustaz, tiba-tiba nak betulkan saya. Dia bukan perkara siapa lama, siapa awal, siapa makan garam banyak, siapa makan, yang bukan isu itu. Isu kebenaran perlu ditegakkan. Sama juga dengan kalimah la ilaha illallah. Pastinya nak mengajak orang kepada la ilaha illallah ada cabaran. Lihat saja kisah Bilal bin Rabah. Betul. Bagaimana Bilal bin Rabah berhadapan dengan siksaan dan sanggup mati kerana mempertahankan kalimah la ilaha illallah. Jadi berbeza. Nabi-nabi, rasul-rasul, begitulah neraca hidup. Tidak ada yang namanya keenakan dibuai dengan keseronokan dalam berjuang. Mesti ada ujian. Mesti ada cabaran. Jadi kita mesti melihat bahawa cabaran dan ujian itu barangkali kita kena modify lah macam ni. Kita kena redesign balik dakwah kita ni. Apakah bentuk yang paling cantik, paling berkesan dan mudah? Ya. Kan? Tiba-tiba kata siapa-siapa tak ucap la ilaha illallah, kita tak mau semangat-semangat macam tu. Kita nak beritahu secara knowledge, ilmu. Macam mana orang nak terima. 2 hari lepas ada orang masuk Islam. Adik-beradik 2 orang masuk Islam. Masya-Allah. Tak banyak cerita pun, simple lah cerita mengenai Allah, mengenai Islam. Dia kata saya selalu tengok ustaz dekat TV, you cakap mengenai Islam, nama you ada Ravi. Dia kata ini ustaz mesti bukan asal Islam. Dia mula kenal, dia mula ikuti. Udahnya dia tertarik dengan Islam. Dia datang, kita cerita. Pertama sekali saya kata, ibu ayah tahu tak? Family tahu tak? Masa syahadat tu mak dia datang. Keluarga datang. Jadi merestui. Sebab kita nak benda yang lebih harmoni, benda yang lebih bertolak ansur, melihat kepada kebenaran. Islam sama sekali tidak membawa kepada kerosakan. Jangan musuhi Islam. Jangan kata Islam ni agama yang itu dan ini. Barangkali kita jumpa 1-2 cerita, kita terus label Islam. Itu bukan gambaran keseluruhan Islam. Gambaran keseluruhan Islam, apa yang Quran sebut, apa yang Nabi Muhammad SAW bawa. Boleh jadi barangkali saya punya pendapat, tafsiran saya boleh jadi silap, boleh ada kekeliruan, tapi Quran tak keliru. Petunjuk Nabi tidak keliru. Dan berbincanglah, berkongsilah, lihat supaya mata hati kita, dan kita mesti buat the right judgment. Kita mesti melakukan satu keputusan, satu pengadilan yang betul-betul sama dan tidak berat sebelah. Betul. Cuma kalau kita lihat Ustaz pada ayat 36 juga, mungkin zaman dahulu ketika mana Nabi sampaikan Quran, mereka mengatakan syairim majnun, ini penyair gila, Nabi tak betul, penipu dan sebagainya. Dan di zaman kita, bila mana mereka yang menyampaikan Quran, orang tak kata ustaz tak betul, ustaz gila. Cuma dia kata mungkin Quran tak berapa sesuai dalam
hari ini dalam sudut contoh ekonomi, sosial dan sebagainya. Bagaimana dengan kenyataan sebegitu? Oh, saya suka orang tanya soalan tu. Tapi saya nak tanya kat mana yang dia rasa tak sesuai tu. Dia tak boleh cakap secara umum. Umum ini tidak menyelesaikan masalah. Islam tak betul. Saya kata, excuse me kejap, yang tak betul tu kat mana? You tunjuk yang tak betul tu kat mana, kita make the correction. Masya Allah. Kita betulkan. Kalau you cakap secara general, Quran ini tidak sesuai. Yang tak sesuai itu yang mana satu? Isu apa? Kewangan. Mana yang tak sesuainya? Quran menyajikan kita penyelesaian kewangan. Kalau tengok pada dunia kewangan Islam pada hari ini, yang memiliki aset yang paling besar perbankan Islam. Kewangan-kewangan Islam. Satu dunia nak transfer, nak migrate, nak berhijrah kepada sistem kewangan Islam yang nampak lebih manusiawinya tu. Dia tidak mempengaruhi, tidak melabel, dia tidak ada konsep kezaliman, tidak menindas orang. So di mana Islam kata? Islam kata kalau ambil hutang kena tulis dan tidak boleh ada hidden agenda dalam you punya dalam kontrak jual beli. Cuba Islam dia kata mesti kena clear. Dan lepas clear tu Hakim setuju Ustaz, saya setuju. Okey, sekarang berlaku akad. Tak ada hidden agenda. Jadi Islam kalau nak kata jangan pukul secara umum. Beritahu saya kat mana tempat dia, kita rawat dengan cara yang baik. Masya Allah, orang kampung kata very detail Ustaz. Masya Allah. Okey Ustaz, jadi ini soalan yang mungkin terakhir dalam kita punya program pagi ini. Dari Fadli Mat Shah bertanya, Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru. Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Berdasarkan ayat 34 hinggalah 36, apakah ibrah yang perlu kita ambil untuk mengelakkan kita daripada terjerumus ke dalam api neraka dek kerana sikap sombong kita? Mohon pencerahan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Ya, terima kasih kepada Fadli Mat Shah yang membantu kita melabuhkan tirai perbincangan ayat 34 hingga 36. Kesimpulan, golongan berdosa dalam neraca Al-Quran ialah mereka yang mengabaikan peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan bagi mereka memperbaiki diri dengan memperelokkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang juga disebut sebagai jarimah, supaya kita tidak tergolong dalam golongan jarimah atau orang-orang yang melakukan sesuatu kerosakan atau suatu dosa yang berterusan. Yang sudah tu sudahlah, pak kata orang. Jom kita letakkan nokta-nokta yang cantik untuk awal tahun 2023. Yang keduanya, mengangkat kalimah thayyibah la ilaha illallah mengatasi yang lain. Allah Taala sebut dalam Al-Quran kalimatullahi al-ulia. Kalimah thayyibah adalah maha tinggi. Mana kata kalimatul ladina kafaru sufla. Selain daripada itu adalah rendah, ataupun dakwaan kepada kalimah-kalimah yang lain adalah rendah. Kita mesti lihat, kita berpegang, kita juga diangkat. Bukan kalimah itu saja diangkat, tetapi orang yang beriman dengan kalimah itu juga pasti akan dijulang oleh dunia, dan kerana adanya kekuatan yang mana akhirnya akan lahir God conscious, dhamirun aiqadatu khasyatullah, naluri fitrah yang disedarkan adanya Tuhan. Yang ketiga, jauhi sifat bongkak, sombong, tinggi diri, rasa diri itu pandai, hebat dan memiliki segala-galanya, sedangkan kita lupa yang pemberi itu adalah Tuhan yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, yang tidak kata tidak kalau kita minta pada Dia. Jangan pernah ada menyombong, jangan pernah ada meninggi diri. Dalam pengajian hari ini, walaupun saya ni jauh lebih muda, mungkin nampak saya ni masih lagi mentah, mungkin Hakim, ini bukan persoalannya. Persoalannya mesti lihat dan mesti dengar. Kalau yang mana baik, ambil sebagai panduan. Yang keempat, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala, tinggi nilainya, mustahil datang daripada seorang manusia atau seorang individu yang bersifat syair, apatah lagi kalau orang itu digelar sebagai seorang yang gila. Jadi yang kelima, ayuh sama-sama, Al-Quran adalah sebaik-baik panduan dalam menentukan hala tuju kehidupan orang-orang yang beriman. Terima kasih, salah silap saya mohon jutaan kemaafan. Baik, terima kasih kepada ustaz kita yang sudi berkongsi ilmu dengan kita pada pagi ini. Dan sebagai penutup tahun 2022, ustaz, doa ringkas silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami, Tuhan yang maha berkuasa, Tuhan yang menjadikan, Tuhan yang menghidupkan, dan Tuhan yang mematikan. Kau lah pemberi segala sesuatu yang kami miliki, ya Allah. Bukalah pintu-pintu hati kami untuk terus menyintai Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan jadikan Al-Quran sebagai panduan hidup. Jadikanlah Al-Quran kelak berhujah untuk kami, bukan berhujah ke atas kami, ya Allah. Amin. Di penghujung tahun ini, ya Allah, amin, jadi berilah kami satu kekuatan supaya kami dapat terus konsisten, amin, secara berterusan membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, menjadikan generasi ini generasi yang dinaungi oleh Al-Quran. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau ada salah silap daripada kami, amin, kami mohon jutaan kemaafan, keampunan daripada-Mu, ya Allah. Amin. Padamu jualah kami berserah, padamu jualah kami bergantung, padamu jualah kami berharap. Lihatlah kami, ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu, ya Allah. Berilah kami keampunan kepada ibu bapa kami, keampunan kepada sanak saudara kami, jiran tetangga kami, ibu ayah kami, dan juga seluruh yang kami kenali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi barak wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru kita yang sudi berkongsi ilmu pada pagi ini, dan kepada seluruh keluarga besar Tanya Ustaz. Teruskan menonton Tanya Ustaz pada esok pagi bersama dengan panel kita yang segak dan moderator kita yang kacak. Tiba jual diri Ustaz iaitu Prof Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah, dan dengan topik yang istimewa sempena tahun baru, iaitu setahun seperti sebulan, bermula 6.50 pagi. Akhir kata dari saya sebagai penutup tahun 2022, dari hulu turun ke pekan, sampainya rosak di tengah hari. Kalau selalu ingat Tuhan, apa yang dipinta pasti diberi. Saya Da'i Hakim mohon izin undur diri. Senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.